Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar sama cikgu. Di dalam video kali ini, kita akan belajar peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Objektif pembelajaran ialah menjelaskan tentang peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Yang kedua, menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Alam semula jadi diancam kemusnahan akibat aktiviti manusia. Oleh itu, manusia bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Jom kita lihat apakah aktiviti manusia dan kesannya terhadap alam sekitar. Aktiviti manusia yang pertama ialah penebangan hutan. Jom kita lihat apakah kesan-kesan penebangan hutan. Yang pertama ialah kepupusan spesies flora dan fauna. Yang kedua ialah kesan rumah hijau. Ini akan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Penebangan hutan juga menyebabkan hakisan tanah dan berlakulah tanah runtuh. Aktiviti manusia yang kedua ialah perindustrian. Apakah kesan-kesan perindustrian ke atas alam sekitar? Yang pertama ialah pencemaran udara. Udara di sekeliling kita menjadi kotor akibat pelepasan asap daripada kilang. Perindustrian juga menyebabkan pencemaran air dan juga tanah. Seterusnya ialah hujan asid. Hujan asid secara semula jadi bersifat asid. Pembakaran bahan api fosil daripada kilang membebaskan berjuta-juta tan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan, lalu membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Perindustrian juga menyebabkan kesan rumah hijau terjadi. Aktiviti manusia yang ketiga ialah pertanian. Jom kita lihat apakah kesan-kesan pertanian. Yang pertama ialah pencemaran air akibat penggunaan pestisida atau racun serangga dan baja secara berlebihan. Yang kedua ialah tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Aktiviti manusia yang keempat ialah pembuangan sampah sarap. Jom kita lihat apakah kesan-kesannya. Yang pertama ialah pencemaran air dan tanah. Kesan yang seterusnya ialah terjadinya banjir kilat. Longgokan sampah yang banyak menyebabkan sistem pemparitan tersumbat dan tersekat. Air tidak dapat mengalir dengan lancar akibat dihalang oleh sampah. Pembuangan sampah sarap juga akan menyebabkan bau busuk akibat perebutan sisa pepejal organik. Cikgu, saya kurang fahamlah tentang kesan rumah hijau. Baiklah, cikgu akan terangkan sekarang. Kamu lihat nombor 1, itu adalah pancaran matahari. Pancaran matahari memasuki atmosfera bumi. Kebanyakan pancaran matahari diserap oleh bumi untuk memanaskan permukaan bumi dan laut. Nombor 2, sebahagian pancaran matahari dipantulkan semula ke angkasa lepas. Tenaga haba yang dipantulkan oleh bumi ke angkasa merupakan sinar inframerah. Nombor 3, sebahagian besar daripada tenaga haba ini tidak terlepas dari atmosfera tetapi diperangkap oleh gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Pada masa yang sama, gas-gas rumah hijau tersebut akan memantulkan semula haba sinaran inframerah ke permukaan bumi dan akan memanaskan bumi. Sekarang kita akan lihat apakah langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah menguatkuasakan undang-undang.
Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri. Sebagai contoh, membuat rondaan di kawasan hutan menggunakan helikopter. Sekatan jalan raya juga diadakan bagi mengawal pergerakan lori-lori yang membawa kayu balak. Yang kedua ialah meningkatkan kesedaran orang awam. Di sekolah, murid diterapkan dengan nilai murni menghargai keseimbangan alam dalam mata pelajaran pendidikan moral. Nilai murni ini juga diterapkan melalui media massa seperti akhbar, radio dan juga televisyen. Yang ketiga ialah mengamalkan 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Amalan refuse iaitu mengelakkan daripada mengguna bahan yang tidak dapat dikita semula. Reduce pula mengurangkan jumlah bahan yang digunakan. Reuse menggunakan semula sesuatu bahan. Recycle mengita semula bahan dan repurpose menggunakan sesuatu bahan untuk kegunaan lain, dapat mengurangkan bahan buangan. Langkah yang keempat ialah menggunakan kaedah kawalan biologi iaitu mengelakkan penggunaan pestisida iaitu racun serangga yang mencemarkan udara dan juga tanah dengan menjalankan kaedah kawalan biologi dalam pertanian. Contohnya, menggunakan burung hantu untuk mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.